Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, so petang ni aku nak buat satu lagi counter review. Okey, so aku pilih counter Saipak. Alright, so Saipak, kenapa aku pilih Saipak? Yalah, nama pun macam aku tak pernah dengar. So, macam aku eager untuk cuba tengok apa sebenarnya Saipak ni. So, bila aku open dia punya uh, laman web, okay. So, projek lebih pada projek developer provider integrated renewable energy, okay, green technology, okay, environmental engineering solution and construction engineering. So ini adalah syarikat yang more kepada environment friendly lah, okay. Lebih kepada environment friendly. So kalau kita tengok dari kat sini, kita tengok harga price dia RM1.35. So harga price dia, kalau bagi aku suka trade. Okay, aku suka trade counter-counter yang dalam lingkungan 10 sen, okay, ke 80 sen ke 90 sen. Okay, so aku jarang trade counter-counter yang lebih daripada RM1. Okay, so depend lah. Okay, so ikut pada strategi masing-masing. Dia ada certain orang yang dia trade, okay, counter-counter yang RM1.35, RM1 ke atas, RM5, okay, sebab modal dia besar. Okay, so aku antara orang yang modal tak kena besar sangat. So aku lebih prefer untuk cari counter-counter yang berpotensi. Okay, orang akan cakap penny stock, okay, tapi sometimes penny stock, okay, dan belakang penny stock pun dia punya syarikat agak bagus. Okay, contohnya Dinex. Okay, Dinex okay, antara syarikat yang bagus. Okay, ada beberapa syarikat yang harga counter bawah RM1. Okay, mungkin ada juga bawah 50 sen, tetapi belakang ataupun laman web dia ataupun syarikat di belakang counter tu mempunyai reputasi yang amat tinggi. Okay, so that's why aku selalu tekankan sentiasa tengok, okay, sentiasa tengok laman web. Okay, kadang-kadang harga tu tidak melambangkan reputasi syarikat. Okay, tapi selalunya reputasi syarikat yang bagus mempunyai harga saham yang tinggi lah, macam Third Glove, okay, Supermax, okay. So Third Glove, Supermax, okay. So ada anak dia dulu HLT, kalau korang ingat HLT dulu harga 15 sen, sekarang dah RM1. So HLT 15 sen daripada penny stock dia dah menjadi, orang cakap, one of the middle stock. Okay, dia panggil middle stock lah, belum balik sampai blue chip lagi. Okay, middle stock, okay, RM1, sekarang harganya sedikit lebih macam tu. So penny stock ada potensi untuk menjadi middle stock. So itu yang kita kena cari. Okay. Tapi depend pada strategi masing-masing. So ini adalah laman web bagi Saipak. Jadi korang boleh tengok ya. So main base untuk Saipak sebenarnya lebih kepada green technology, okay, renewable energy. Alright, so kita review sikit tentang Saipak. Alright, so Saipak pada hari Jumaat mempunyai volume 17 juta. Alright, so apa yang aku suka tentang counter ni, kalau kita tengok counter-counter mahal RM1.35, RM1, RM2 ke atas, dia mempunyai volume yang amat kecil. Okay, share volume yang amat kecil. Kita tengok 2,000 saja. Pembelian, penjualan 104,000. So amat kecil. Kalau dia naik dalam sejuta, 2 juta, kalau volume macam tu pun dia akan ubah. Okay, dia akan menyebabkan harga counter ni bergerak dengan lebih pantas. Okay, so apatah lagi kalau 17 juta. So dia mempunyai nisbah bagi aku dalam 1/1000, 1/10,000. So memang akan menyebabkan harga counter ni bergerak dengan pantas lah. So kita tengok counter report untuk Saipak. Kalau kita tengok counter ni bagus. Okay, secara dasarnya counter report kita tengok keuntungan dia sentiasa buat keuntungan walaupun dalam keadaan yang orang cakap apa, dalam keadaan mencabar sekalipun. Okay, dalam bulan 1 hingga bulan 4 ni antara waktu-waktu mencabar, tapi still juga counter ni berjaya ataupun syarikat ni berjaya membuat keuntungan, okay, yang signifikan, bertambah pada tahun 18.5 juta. So bermaksud, alright, management syarikat amat baik. Okay, so kita tengok annual pula. Alright, so annual pun alright 70.5 juta. Okay, dengan revenue 304 juta. So revenue dia pun tak banyak berubah. Okay, so bermaksud syarikat dari segi management amat bagus. Okay, amat bagus lah kalau kita tengok. So lagi satu aku nak share satu benda. Okay, kalau korang guna KLC Screener, alright, korang boleh juga tengok, okay, dividen berapa counter ni bagi dividen.
Okay, so dari segi SciPark ni ada beberapa kali dibagi dividen untuk 2019. Okay, so 2020 dia tak bagi dividen. So bermaksud counter ni tak constant bagi dividen. So korang boleh cari juga ada certain counter yang memberi dividen secara constant. So macam SciPark ni tak constant. Kalau kita tengok 2000 dia bagi pada dia announce pada berapa ni 29 April dengan 14 Mei, 2 kali. Okay, 2 tahun 2 kali dalam short time saja. Okay, dia bagi 2 kali dividen. Okay, selepas tu pada 2018 kali, 17 kali, okay, 16 kali, 15, 14, 13, 12, 11. Okay, so macam kita nampak dia ada satu pattern di mana dia bagi sekali dan pada 2019 dia bagi 2 kali. Okay, so ada pada 2020 tak ada. Okay, pada 2020 tak ada dividen. So dari segi consistency masih belum ada. Okay, untuk counter ni lah. Okay, counter SciPark. Okay, so kita tengok technical chart untuk SciPark. Okay, kita discuss sikit SciPark punya technical chart. Alright, kalau kita tengok ya. Right, so kalau kita discuss sikit pasal pattern. Okay, selalu aku discuss pasal dia punya indicator. So sekarang kita tengok pada pattern. Right, so aku nampak satu pattern. Okay, kalau kita tengok boleh lukis, ini adalah pattern buy on dip. Okay, so kalau kita tengok selalunya, okay, dia akan mencari okay, sini adalah kawasan support dia. Okay, sini adalah kawasan support dia. Kalau kita boleh buat kat sini pun boleh kawasan support. Okay, dia akan menjumpai support sini. Okay, ini adalah resistance. Okay, ini adalah support. So dia jumpa balik di bahagian ini. So ini adalah buy on dip. Bila dikatakan buy on dip, alright, walaupun dia tak bergerak ke bawah lagi, okay, tapi bentuk dah ada. So selalunya bila dia membentuk begini dan dia membuat satu, orang cakap boleh dikatakan pattern ataupun candle reversal, okay, ada potensi untuk counter ni bergerak naik lebih tinggi. Kita tengok bergerak begitu tinggi sekali. Right, so dia melepasi resistance dia yang ini. Okay, memang ada potensi untuk dia melepasi resistance. Okay, kita tengok resistance pada dia punya resistance pada RM1.07. Okay, dia lepas RM1.07. Alright, so next resistance kita boleh buat dekat kawasan sini. Dia lepas juga RM1.40. Okay, RM1.40 itu adalah resistance. Next dia lepas juga. So bermaksud dia melepasi resistance. So next one is here. Okay, ini adalah resistance yang seterusnya. Ni resistance yang seterusnya pada di RM1.52. Okay, RM1.52. So dia berjaya cecah 2 kali sebenarnya dia berjaya cecah. Alright, counter ni berjaya cecah 2 kali tapi gagal untuk bertahan. Alright, so sekarang ni membentuk satu support dekat kawasan sini. Kita boleh buat support di kawasan sini lah. Okay, so RM1.19. Okay, RM1.19 lah lebih kurang. Okay, so sekarang ni dia bergerak dalam keadaan sideways. Okay, kalau kita boleh buat, dia bergerak dalam keadaan sideways. Okay, dengan kita boleh cakap support pada RM1.19. Okay, RM1.19 dan resistance pada RM1.40. Okay, so susah sikit nak dapat yang tepat dekat sini. Okay, RM1 berikan RM1.40 lah. Okay, so counter ni bergerak secara sideways. So ada satu volume significant dekat sini. Kalau kita tengok satu volume significant, right? Kalau kita tengok right, dia berjaya naik sehingga pernah cecah sehingga RM1.60. Okay, RM1.60 dia cecah sebelum dia gagal bertahan dekat area tu, dia jatuh balik. Okay, dia buat candle hijau tapi masih dia gagal untuk bertahan pada RM1.60 lah. Okay, so sekarang ni counter ni bergerak secara sideways. So kalau kita tengok secara indikatornya, okay, sideways ni kita tengok pada MACD. Okay, kita tengok potensi pada MACD. Alright, so kalau kita tengok counter ni sekarang ini, kalau kita tengok dia ada silang dekat sini. Okay, dia ada silang dekat sini. Okay,
So sekarang ni dia bergerak ke atas. Okay. So kedua-dua line sudah berada di atas kosong. Okay. Kalau kita boleh buat satu trend line dekat sini. Okay. So dia dah ada potensi untuk bergerak naik. Okay. So dia kena pecah. Okay. RM1 40 sen. Okay. Untuk dia bergerak to the next resistance pada RM1.52 sen. Okay, so secara MACD dah ada potensi. Okay, nampak macam ada potensi untuk bergerak naik. Okay, alright. Okay, so kalau kita tengok kepada indikator seterusnya RSI stokastik. Okay, RSI stokastik. Okay, right, RSI dan stokastik berada di kawasan neutral. Okay, stokastik pun berada di kawasan neutral. Okay, so sekejap ya. Okay, kalau kita kaji di kawasan sini ya. Alright, kalau kita kaji di kawasan mana di kawasan dia? Kalau kita boleh ambil di kawasan sini, kawasan sini ya. Kita boleh check sini ke sini. Right, dia dah ada satu divergent. Okay, that's why harga tu bergerak naik. Okay, dia dah buat satu divergent kat sini. Okay, harga oversold ke oversold, kalau kita tengok dia dah membuat satu bullish divergent kat situ. Okay, so that's why harga dia naik tinggi. Okay, sebab apa dia ada bullish divergent. Okay, dia ada bullish divergent. Alright. Okay, so kalau kita tengok daripada sini ke sini pun ada petanda juga. Okay, kalau kita tarik juga kawasan sini juga sini pun ke sini pun ada nampak macam bullish divergent. Okay, so ada petanda. Okay, yang paling penting dia sustain pada harga RM1.20 sen dengan RM1.19 sen kat situ, dan dia perlu merentasi resistance RM1.40 sen. Okay, so itu petanda bahawa counter ni berkemungkinan akan bergerak naik lah. Okay, right, so kalau kita tengok pada weekly pula. Okay, so weekly pun ada pattern. Kita tengok pattern cup, pattern buy on dip kat sini. Alright, so buy on dip dia naik. Okay, dia macam membentuk handle, nak kata handle tak, bukan handle lah. Okay, sebab apa ini bukan cup handle. Okay, so dia macam retrace. Okay, so sekarang ni dia nak reverse back. Okay, dengan MACD kat sini kita tengok ada kekuatan di atas kosong. Okay, ada potensi. Okay, ada potensi untuk counter ni bergerak naik. So kalau kita tengok pada weekly, okay, aku suka tengok weekly. Kalau kita tengok harga bergerak turun kat sini kita tengok tetapi kita tengok MACD bergerak naik. Right, so itu adalah ada petanda bahawa counter ni, okay, kalau kita dapat di tag kawasan MACD di kawasan sini, okay, kita buy di kawasan-kawasan sini, kalau boleh kita tunggu bahagian dip kat sini, okay, dan tunggu di reverse. Okay, kita tengok memang di reverse. Right, so MACD dah menunjukkan signal, okay, reversal akan berlaku. Okay, sama ada kita boleh detect atau tidak. So that's why kadang-kadang kita tak nampak dekat daily. Okay, yang daily chart kita tak nampak. Daily chart kita tak berapa nampak. Alright, kalau kita zoom pun dekat sini, okay, dia hanya merata saja. Okay, so kita tengok pada weekly ada potensi. So that's why, okay, kita kena consider beberapa timeline untuk kita check, okay, potensi pergerakan counter lah. Kalau kita tengok monthly pula, alright, monthly pun dalam keadaan retraceable. So bermaksud dia kita retrace. Okay, dia dah naik tinggi, so dia dah kena retrace. Alright, so dia dah ada dia dah lepas, okay, resistance. Okay, dia punya major resistance, okay, pada boleh dikatakan pada 98 sen dekat situ. So dia lepas juga. So weekly pun dia dah lepas major resistance pada lebih kurang, okay, RM1.03. So dia dah lepas juga. Okay, so sekarang ni, okay, dengan MACD dan juga apa semua ni, aku rasa, okay, secara kasarnya berkemungkinan counter ni kena lepas, okay, harga pada RM1.40. Okay, jangan turun sehingga RM1.19. So itu saja, okay, untuk counter Saipak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.